Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awal ini bersama saya Nur Syazwani Safusham. Untuk Buletin jam ini, kita nak memberi tumpuan kepada menjelang Pilihan Raya Negeri 12 Ogos nanti yang mana esok akan berlangsungnya proses penamaan calon. Rakan-rakan setugas kami sudah pun bersedia di negeri-negeri yang kami tempatkan untuk melaporkan laporan komprehensif sempena Pilihan Raya Negeri ini. Dan ketika ini, untuk jam 12 ini, kita akan bersama dengan dua rakan setugas iaitu kita bersama dengan Hasimi Muhammad yang kini berada di Dusun Tua, Hulu Langat, Selangor, dan juga kita bersama dengan Umar Vati Ramayah di Kuala Terengganu di Terengganu. Pastinya banyak perkongsian yang nak dibawakan oleh Hasimi dan juga Umar, tapi mungkin kita boleh kongsikan dengan Hasimi terlebih dahulu melihat kepada tumpuan proses penamaan calon esok. Hasimi, apa ceritanya? Baik, terima kasih Sazwani di Bukit Jalil. Betul, kurang daripada 24 jam saja lagi kita akan melihat pada proses penamaan calon. Maka sebaik saja proses penamaan calon itu selesai secara rasmi, gelanggang untuk PRN ini akan dibuka secara rasmi untuk kita melihat 245 kerusi DUN direbut oleh calon-calon yang bakal disahkan dalam proses penamaan calon yang dijangka berlangsung esok. Dan sudah pasti ketika kita menjelang kepada penamaan calon itu, kebanyakan parti-parti utama telah pun mengtamatkan calon-calon mereka untuk diletakkan di kerusi-kerusi yang bakal ditandingi. Namun sehinggalah proses penamaan calon itu disahkan, segalanya boleh berlaku kerana esok penentunya. Dan sudah pasti kalau kita melihat setakat ini, PHBN 245 kerusi ditandingi, Perikatan Nasional 245 kerusi, Muda 20 kerusi, 14 di Selangor. Dan sudah tentu kalau anda lihat latar belakang saya ketika ini, salah satu lokasi yang juga tempat lepak untuk anak-anak muda di Kuala Lumpur, di Selangor untuk menikmati keindahan ibu kota. Pastinya saya akan bawakan perkembangan dari Selangor. Dan kita melihat sudah tentu Selangor dengan keluasan lebih 8,000 km persegi, antara negeri yang penyumbang utama kepada kemakmuran ekonomi negara dengan lebih 3.74 juta pengundi. Sudah pasti negeri ini akan menjadi perebutan untuk parti-parti politik besar seperti PHBN, Perikatan Nasional, namun tidak dilupakan juga kepada Muda yang akan mencelah untuk memberikan saingan walaupun hanya 20 kerusi. Tetapi persoalan yang ditimbulkan di sini, apakah PHBN mampu mengekalkan kemenangan untuk di Selangor, kerana di atas kertas rekod PH telah mentadbir negeri Selangor lebih 3 penggal. Namun PN dengan keyakinan yang cukup tinggi untuk merampas kerusi di DUN negeri Selangor ini. Kita melihat bagaimana percaturan parti-parti utama ini, PHBN, kerana kita melihat kepada 3.74 juta pengundi di Selangor. Kumpulan pengundi terbesar adalah kumpulan mereka pengundi muda 18 hingga 20 tahun, lebih 274,000 kumpulan itu. Bagaimana strategi PHBN, Perikatan Nasional, Muda dan juga mungkin calon-calon bebas untuk memberikan yang terbaik dalam memenangi hati pengundi-pengundi ini. Seterusnya untuk PHBN mengekalkan ketika ini 40 kerusi dimiliki oleh PH, 5 dimiliki oleh BN, dan PN akan mencelah untuk memberikan saingan yang cukup sengit. Apakah PH, BN mampu mengekalkan kerusi-kerusi yang telah disandang oleh mereka ataupun memberikan kemenangan yang lebih pada kerusi yang telah mereka menangi ketika ini, ataupun BN akan menyekat kemarahan PHBN. Itu yang perlu kita lihat. Namun ia tidak hanya terletak kepada manifesto PNPH dan juga Perikatan Nasional, namun ia sudah pasti melihat kepada dasar-dasar yang cukup jelas yang akan dimuktamadkan dan ditentukan oleh pengundi-pengundi 3.74 juta di Selangor ini. Sudah pasti dasar itu Muda telah cuba untuk membawakan satu politik baru di PRN ini, termasuk juga kita melihat kepada usaha untuk mengurangkan kos sara hidup, kemiskinan bandar dan sebagainya. Kalau melihat kepada lokasi saya di DUN Dusun Tua ini, sudah pasti bersebelahan, tidak jauh dari kemakmuran dan kesejahteraan ibu kota. Apakah ia cukup menikmati kesejahteraan itu? Maka ini perlu dijawab oleh wakil-wakil rakyat yang bakal bertanding, khususnya kita melihat pada spesifik di Dusun Tua ini, apakah kesamarataan kesejahteraan ekonomi itu dicapai di DUN Dusun Tua ini, dan itu akan diterjemahkan oleh pengundi-pengundi pada 12 Ogos ini. Sudah pasti saya kira rakan tugas kita
kita di Terengganu, Umavati juga akan bawakan perincian yang cukup baik kerana di Terengganu juga tidak kurang hebatnya bahangnya. Di mana saya berdiri ketika ini panas, saya pasti Umavati yang kebanyakannya berlatar belakangkan pantai sudah pasti menikmati bahang yang cukup, suhu yang cukup tinggi untuk bawakan perkembangan di Terengganu. Saya kira Umavati juga ada perkongsian yang mahu diketengahkan di negeri itu. Benar Hasimi, tapi sekarang saya tidak berlatar belakangkan pantai, sebaliknya saya berlatar belakangkan jambatan angkat yang kira-kira sepanjang 630 meter dari tempat saya. Panjangnya adalah lebih kurang 630 meter dan yang menariknya jambatan ini menjadi ikonik kepada penduduk Terengganu khususnya, dan sebenarnya jambatan ini dimulakan ketika pemerintahan di bawah Barisan Nasional tapi disambung pada pemerintahan ketika pucuk kepimpinan diambil alih oleh PAS itu. Dan kalau nak tahu sebenarnya kita boleh naik ke atas sebenarnya orang ramai dibenarkan untuk naik ke atas. Saya kira mungkin memerlukan sedikit bayaran dan terdapat satu restoran di mana orang ramai juga boleh menjamu selera. Itu keunikan di sini dan itu kalau saya nak kongsikan mungkin saya akan kongsikan dalam siri-siri yang akan datang. Dan hari ini saya nak fokus kepada parlimen, nak fokus kepada politik di Terengganu. Dan kalau kita lihat pada demografi di sini terdapat 32 dun di negeri Terengganu khususnya, di mana 27 ditandingi oleh UMNO. Sementara 5 kerusi diberikan kepada PKR dan 2 kerusi diberikan kepada Amanah. Dan sebelum ini wujud juga sedikit pertemuan di antara kerusi Amanah dan juga kerusi Barisan Nasional, di mana berlaku sedikit salah faham di antara pucuk kepimpinan kedua-dua parti, dan namun perkara itu telah diselesaikan secara harmoni. Itu satu. Dan jika melihat kepada PAS pula, PAS akan mempertandingkan akan memberi 5 kerusi kepada Bersatu pada kali ini. Dan yang menariknya pada kali ini PAS mempertaruhkan seorang calon wanita, dan kali terakhir PAS mempertaruhkan calon wanita adalah pada PRU ke-13 pada tahun 2013 di Dun Besut. Dan kalau calon wanita ini berjaya memikat penduduk di sini, saya fikir dalam PRU ataupun Dun yang akan datang, mungkin demografi kepada calon-calon wanita ini, peluang untuk calon-calon wanita untuk bertanding di negeri ini mungkin mempunyai peluang yang cerah. Itu satu. Dan kalau bersimbang mengenai pertarungan politik di sini, saya juga ingin menarik. Satu yang menarik di sini adalah menyaksikan 2 bekas Menteri Besar Terengganu yang akan bertembung dengan bekas pemimpin UMNO yang sudah menyertai Bersatu. Dan yang kalau kita saksikan di sini adalah Datuk Seri Dr. Ahmad Said yang juga pengerusi UMNO negeri akan bertembung dengan bekas pemuda UMNO negeri yang kini merupakan Ketua Badan Bersatu Negeri Datuk Razali Idris di kerusi Dun Kijal, dan juga bekas Exco Kerajaan Negeri Kazan Cik Mat yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Rakit dijangka akan bertembung dengan Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Razif Abdullah di Dun Seberang Tahir. Dan itu perkembangan politik di Terengganu pada jam ini. Mungkin Asimi ada perkara-perkara yang boleh dikongsikan juga, termasuk mungkin Asimi sudah menemui penduduk-penduduk di situ. Mungkin saya boleh kongsikan selepas Asimi berbicara mengenai tinjauan Asimi sepanjang 3 hari berada di Selangor. Okey, Umar dan juga Hasimi, kita dah tahu calon-calon yang akan bertanding. Okey, sebelum Hasimi ulas lebih lanjut, apa kata kita nak tanya kepada Hasimi terlebih dahulu berkaitan dengan, okey, kita tahu parti-parti utama telah mengumumkan nama-nama calon mereka, tetapi apa agaknya jangkaan mereka yang akan bertanding secara bebas, contohnya, ataupun mereka yang mungkin nama-nama yang tidak disangka akan dinamakan sebagai calon esok. Hasimi, di Selangor. Baik, kalau di Selangor itu menjangkakan, kalau kita mengambil contoh kepada pilihan raya sebelum ini, bebas akan kita ketahui sebaik saja penamaan calon. Namun penyertaan mereka kita tidak boleh ketepikan bagaimana usaha mereka untuk memberikan saingan. Persoalan pertama, adakah penyertaan parti-parti ataupun calon-calon secara individu pada PRN kali ini, khususnya di Selangor ini, hanya sekadar untuk memecahkan undi, ataupun mereka juga membawa satu manifesto aspirasi yang cukup besar untuk membawa pembaharuan di dun-dun yang mereka tandingi. Itu akan kita lihat kepada
pada esok, tapi setakat ini kita masih lagi belum dapat jangkakan, khususnya melihat pada nama-nama besar. Ketika ini ada beberapa parti yang telah pun mengumumkan nama-nama calon mereka menggunakan satu modus operandi yang cukup baik, antaranya menggunakan influencer untuk menarik pengundi. Ini salah satu gerak kerja ataupun approach yang cukup baik yang digunakan oleh parti berkenaan. Kita mengambil contoh sajalah paling jelas Perikatan Nasional meletakkan seorang aktivis yang juga dikenali sebagai ayahanda Cik Tun di Don Pandai Indah yang memiliki followers yang cukup tinggi di aplikasi laman sosial. Bagaimana pengaruh Cik Tun ini akan digunakan sebaik mungkin untuk menggerakkan aspirasi yang dibawa oleh Perikatan Nasional untuk memenangi Don Pandai Indah pada masa sama menyumbang pada kerusi kemenangan di Perikatan Nasional. Begitu juga kita melihat pada PHBN tidak kurang hebatnya meletakkan calon-calon yang cukup berkaliber untuk mempertahankan kerusi dan juga memberikan saingan kepada kerusi-kerusi yang ditandingi. Kalau kita melihat kepada secara keseluruhan BN saja kita melihat kepada lebih 62% muka baru ditampilkan kali ini, tetapi ada juga muka-muka lama yang dipertaruhkan untuk memberikan saingan pada Don kali ini. Jadi kita melihat kepada satu senario yang cukup baik, yang cukup tidak satu senario yang mengujakan untuk kita melihat kepada PRN khususnya di Selangor ini, bagaimana calon-calon ini akan menawan hati pengundi, dan pada masa sama kita melihat kepada tumpuan-tumpuan di don-don tertentu. Misalnya kalau di Selangor ini kita akan memberikan tumpuan pertama adalah di Don Hulu Kelang, yang mana penyandang bagi kerusi Don Bukit Antarabangsa yang juga pengerusi PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmi Ali telah pun mengesahkan untuk bertanding di Don Hulu Kelang. Bagaimana pesaing-pesaing beliau akan memberikan saingan untuk menawang kerusi Don Hulu Kelang. Begitu juga kita melihat kepada kerusi-kerusi lain, termasuk juga ada muka-muka baru yang ditampilkan seperti anak kepada Tan Sri Noh Omar di Don Permatang. Begitu juga penampilan kembali Rina Harun, Datuk Seri Rina Harun di Don Batu Tiga. Bagaimana ini calon-calon yang dikemukakan oleh PN ini akan berikan saingan kepada PHBN dan juga mudah untuk mencelah kepada nama-nama besar ini. Semuanya akan kita ketahui esok, Sazwani. Okey, itu persoalan yang dah dijawab oleh Hashimi. Pastinya laporan lanjut esok proses penamaan calon itu. Bagi Umar Wati di Terengganu, ada cerita-cerita berkenaan dengan calon bebas ini, Umar? Untuk di Terengganu, so far saya tak dengar sebarang mengenai kewujudan calon-calon baru, calon-calon bebas di sini. Pun begitu, saya yakin 8 kerusi yang sebelum ini dimenangi dengan kemenangan tipis di bawah 1,000 mungkin akan terus menjadi kerusi panas, dan antara kerusi yang kalau saya boleh dikongsikan di bawah kerusi 1,000 undi pada pilihan raya umum ke-14 adalah Don yang dimenangi Barisan Nasional, iaitu Don Kuala Besut yang hanya memperoleh undi 143, Don Bukit Besi 46 undi dan juga Bukit Rakit 299 undi. Itu don-don yang dimenangi oleh Barisan Nasional menang tipis, dan sementara bagi 5 lagi don yang dimenangi oleh PAS dengan hanya majoriti 1,000 adalah 5 lagi don, dan saya yakin 8 kerusi ini bakal menjadi tumpuan dalam pilihan raya negeri di Terengganu pada kali ini. Okey, baik. Terima kasih Hashimi dan juga Umar Wati. Umar Wati kini berada di Terengganu, Hashimi berada di Selangor, dan pastinya rakan-rakan setugas lain juga akan turut membawakan perkongsian dan juga laporan komprehensif menjelang pilihan raya negeri akan berlangsung 12 Ogos, tapi tumpuannya terarah kepada proses penamaan calon esok. Jadi pastikan anda terus bersama kami.